segar di pagi hari. Itulah lirik yang malar segar juga yang setiap hari anda dengar. Dan hari ini kita bawakan sekali lagi kepada anda Apa Khabar Malaysia. Saya Saliha Azmi dan hari ini bersama sahabat saya yang begitu jelita di sebelah sini. Silakan. Amboi, puji melebih nampak pagi ni Saliha. Assalamualaikum, saya Aipash Rahim. Anda bersama kami bersiaran secara langsung selama 1 jam dari Wisma Bernama seperti biasa. Ya, dan hari ini seperti biasa kita akan bawakan juga agenda serta perbincangan yang cukup bermanfaat buat anda semua. Dan pagi ni saya tengok baju Pasha macam batik kan? Kita punya konsep hari ni. Betul, kerana setiap hari Khamis kita akan memakai baju batik. Ya, dan ini orang kata apa juga kita nak menyokong juga setiap hari Khamis. Saya tahu juga di orang kata kementerian dan kerajaan juga memakai baju batik. Tapi bukan pejabat kerajaan sahaja, malah syarikat-syarikat korporat pun kita galakkanlah untuk memakai baju batik demi kita memartabatkan batik negara, batik Malaysia. Itu dia kan. Alright. Seterusnya mungkin kita juga nak berkongsi bersama dengan anda berita berkenaan tentang zakat dan juga sumbangan yang orang kata apa daripada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Dan terima zakat dan wakaf ini adalah bernilai sebanyak 5.1 juta dan juga dia diperkenankan oleh Sultan Perak iaitu Raja Nazrin Shah. Ya, Pasha? Betul tu. Jadi sebanyak 7 syarikat korporat yang telah pun memberikan zakat perniagaan dan juga wakaf yang berjumlah seperti yang disebutkan tadi 5.14 juta ringgit. Antara syarikat-syarikat yang telah menyumbangkan zakat adalah Tenaga Nasional Berhad, Bank Pembangunan Malaysia Berhad, Maybank Islamic Berhad, CIMB Islamic Berhad, Agrobank, Telekom Malaysia dan juga syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad. Hari itu kita baru bercakap berkenaan topik zakat. Jadi diharapkan penerima-penerima zakat ni akan memanfaatkan sepenuhnya zakat yang dan wakaf juga yang diterima daripada syarikat-syarikat korporat tersebut. Okey, dan itu adalah di antara 7 syarikat korporat yang memberi sumbangan zakat perniagaan dan juga wakaf. Tetapi kepada syarikat perniagaan yang lain, kalau kepada anda yang ingin berbuat demikian, kita cukup galakkan kerana kita tahu ramai sangat yang memerlukan bantuan untuk zakat ini. Dan seterusnya kita dengar Pasha, Melaka baru-baru ini dilanda banjir. Betul. Tapi berita yang agak baik, banjir di Melaka ni telah kian pulih. Jadi 2 PPS telah pun ditutup. Iaitu Pusat Peminahan Sementara lah yang menempatkan mangsa-mangsa banjir di Sekolah Kebangsaan Durian Tunggal dan juga Balai Raya Gadik di Alor Gajah telah pun ditutup tengah hari semalam. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Melaka, dalam kenyataan mereka memaklumkan seramai 36 mangsa dari 2 PPS ini yang ditempatkan hingga pukul 8 pagi semalam telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Jadi diharapkan ke semua mereka, penduduk-penduduk dari Kampung Gadik, Kampung Bukit Tambun, Kampung Bukit Balai, Kampung Belimbing Dalam dan juga Kampung Pulau bolehlah pulang ke rumah dan membuat persiapan jelah nak kena bersihkan rumah dan sebagainya. Diharapkan tiada berlaku terlalu banyak orang kata kerugian dari barang-barang rumah dan sebagainya. Dan orang kata Pasha, dalam waktu-waktu monsun hujan ini kita juga tak dapat meramalkanlah bila kejadian banjir ini akan berlaku. Betul. Tetapi suka untuk ingatkan kepada anda supaya sentiasa bersedia dengan kit kecemasan, beg kecemasan anda. Tapi kalau saya beg kecemasan saya ada 2 bantal kecil. Sebab tak tidur malam kalau tak ada bantal tu. Lah macam tu. Tapi yang paling penting sebenarnya dalam kit kecemasan tu adalah dokumen-dokumen peribadi yang penting. Betul. Yang penting juga jika diarahkan untuk berpindah, segeralah berpindah, jangan dilengah-lengahkan. Ya, itu berkenaan tentang banjir dan kita juga nak berkongsi ini menarik berkenaan tentang pilihan raya umum ke-15 dan kita tahu dan Malaysia bakal memilih tak lama lagi. Dan sebagai untuk kita kata kali ini kita nak berkongsi tentang airline ataupun syarikat penerbangan yang digesa untuk mengawal harga penerbangan. Dan kita tahu mungkin ada pengundi daripada Sabah, Sarawak ke Semenanjung ataupun Semenanjung ke Sabah, Sarawak juga. Dan kita harapkan syarikat airline ini memberi harga yang cukup kompetitif dan berpatutan supaya pengundi-pengundi ini digalakkan untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Jadi ni kata Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Bong Mokhtar Radin menggesalah pihak-pihak yang berkenaan untuk mengawal harga tiket penerbangan untuk memudahkan rakyat melakukan tanggungjawab mereka, terutamanya bagi pelajar-pelajar muda. Sekarang ni kan kita dah sejak ada undi 18 ni, jadi
kita mengharapkan lebih ramai pelajar-pelajar, orang muda untuk balik mengundi. Jadi ini merupakan satu masalah lah kalau harga tiket dah sampai 400 ke 700 ringgit untuk balik ke kampung untuk mengundi. Difikirkan diorang ni tak adalah banyak kewangan. Jadi diminta sangat-sangat kepada syarikat-syarikat berkenaan untuk melakukan tanggungjawab juga untuk membenarkan ataupun memudahkan pergerakan pengundi-pengundi untuk pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menjalankan tanggungjawab mengundi. Ya, dan itu pengundian, dan kita tahu bahawa sekarang pun kita bercakap tentang pengundi muda dan mungkin ada juga saranan nak memasukkan mereka sebagai pengundi awal ataupun dalam undi pos. Mungkin itu sesuatu yang membantu, dan kita harapkan bagaimanapun airline ini juga memberi kerjasama kepada pengundi-pengundi untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Itu adalah berita-berita semasa yang kita kongsikan daripada reporter bernama Dr. Betul. Kita akan pergi ke cuaca. Yalah, kita memang hari-hari kita akan tengok ramalan cuaca Saleha, sebab kita nak tahu hujan ke kan. Bolehlah kita rancang perjalanan kita dan sebagainya. Betul. Seperti biasa kita lihat dulu ramalan cuaca dan seterusnya dari bilik berita bersama teman kami. Setugas. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat dari Bilik Berita bersama saya, Syairah Bahtiar. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi bayangan untuk meletakkan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amruddin Syahri sebagai calon bagi kerusi Parlimen Gombak pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15 19 November ini. Itu kerja Amir lah, nak jaga Gombak. Kita hantar Panglima Utama Selangor untuk berdepan di Gombak. Ya. Sudah, dia bukan pengumuman rasmi. Rasmi 28 hari bulan. Saya mampu insya-Allah pertahankan. Beliau berkata ketika berucap pada jelajah Mega Harapan Negeri Selangor di Kuala Selangor malam tadi. Penyandang kerusi Parlimen Gombak Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang juga Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri sebelum ini dilaporkan berhasrat mempertahankan kerusi tersebut pada PRU 15. Datuk Seri Azmin telah menjadi ahli Parlimen Gombak selama 3 penggal yang dimenanginya atas tiket PKR. Sementara itu, Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu ketika ditemui selepas program itu berkata beliau dijangka mempertahankan kerusi Parlimen Kota Raja. Dalam hari itu, Perikatan Nasional PN meletakkan Naib Presiden Bersatu Datuk Dr. Razi Jidin sebagai calon bagi kerusi Parlimen Putrajaya pada PRU 15. Pengumuman dibuat pengurusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin pada program Jelajah Prihatin PN Parlimen Putrajaya. Saya umumkan awal-awal lagi. Dari lepasnya kita nak minta dia buat hijau. Dari malam ni sahih. Bukan war-war, bukan khabar-khabar, tapi sahih diumumkan oleh Pengerusi Perikatan Nasional Datuk Dr. Razi Jidin, calon kita di Putrajaya. Datuk Razi yang juga Menteri Kanan Pendidikan sebelum ini bertanding pada PRU 14 di kerusi Parlimen Ketereh namun kalah kepada Tan Sri Anwar Musa. Dalam hari itu, Tan Sri Muhyiddin turut mengumumkan slogan PN untuk PRU 15 iaitu prihatin, bersih dan stabil dengan laungan PN Best. Pada PRU 14, Bendahari UMNO, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur mengekalkan kerusi Parlimen Putrajaya apabila menang dengan majoriti 3,372 undi.
Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana parti politik yang melakukan modifikasi kenderaan untuk tujuan berkempen sempena PRU15. Ketua Pengarah JPJ Datuk Zailani Hashim berkata sekiranya terdapat kenderaan didapati tidak mendapati spesifikasi seperti yang ditetapkan Agensi Perkhidmatan Awam Darat sebagai kenderaan komersial, ia boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat Akta 1715. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menetapkan 19 November sebagai tarikh pengundian bagi PRU15, penamaan calon pada 5 November dan pengundian awal pada 15 November. Datuk Zailani juga berkata JPJ menjangkakan kenaikan aliran trafik menjelang hari pengundian pada 19 November dan menyeru pengguna jalan raya untuk sentiasa mematuhi peraturan jalan raya. Sementara itu, beliau juga memaklumkan bagi tempoh Januari hingga September 2022, terdapat 402,626 kes kemalangan jalan raya telah direkodkan melibatkan 4,379 kematian berbanding 255,532 kes kemalangan jalan raya dengan 3,324 kematian bagi tempoh sama pada 2021. Sekian dari Bilik Berita. Salam keluarga Malaysia. Itu. Baik, anda masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Saya Pasha Rahim dan juga teman saya yang cantik ni juga. Saya Nur Salihah Azmi, dan pagi ini kita nak berkongsi sesuatu yang saya kira cukup menarik berkenaan tentang pendaftaran dan juga syarikat. Ini informasi yang agak penting, bukan agaklah, amat penting sebenarnya untuk mereka yang melakukan apa jenis perniagaan sekalipun. Perlulah berdaftar sebenarnya. Ya, itu adalah langkah yang pertama. Kemudian ini barulah kita nak tahu hala tuju dan juga plan anda dengan syarikat anda itu. Oleh itu, kami bawakan kepada anda istimewa di studio iaitu Encik Syaiham Ibrahim, konsultan korporat dan juga ketua pegawai eksekutif MSIB. Assalamualaikum dan selamat datang. Terima kasih bersama dengan kami ya. Waalaikumsalam. Okey, baik, kita bercakap tentang pendaftaran syarikat ataupun mungkin kebanyakan orang di luar sana ada menjalankan perniagaan dari sekecil-kecil perniagaan sampailah sebesar-besar perniagaan, terutamanya sekali yang menjual secara online dan sebagainya. Mungkin Cik Syahiam boleh mulakan kita punya topik pada hari ini dengan secara ringkas boleh terangkan perbezaan ada kategori pendaftaran syarikat dan sebagainya. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada Bernama dan juga Pasha Salihah kerana menjemput saya. Okey, pertama sekali kita kena faham sebagai usahawan, semua usahawan di Malaysia yang menjalankan perniagaan yang mendatangkan keuntungan, mereka hendaklah mendaftarkan di SSM terlebih dahulu. SSM ni ialah Suruhanjaya Syarikat-Syarikat Malaysia. Jadi bila kita daftar di SSM, pendaftaran tu dia bukan ada satu jenis entiti saja. Dia ada sebenarnya, in fact ada lebih kurang 5 entiti perniagaan yang famous. Yang bila ada beberapa entiti perniagaan ni, itulah datangnya confuse di kalangan usahawan. Nak daftar yang mana satu? Nak daftar enterprise ke? Nak daftar Sdn Bhd ke? Mungkin ada kawan-kawan dia orang yang bagi tahu daftarlah Sdn Bhd, daftarlah enterprise, lagi bertambah confuse. Jadi sebenarnya cara saya selalu menjawab persoalan daripada kalangan usahawan yang bertanya, saya akan tengok kepada usahawan tu. Bagi usahawan yang baru saja memulakan perniagaan, tidak ada pengalaman, mungkin modal pun kurang, saya selalunya cadangkan mulakan dengan enterprise terlebih dahulu. Permulaannya enterprise. Ya, permulaan enterprise. Ini untuk nak berlatih dahulu sebab tak tahu sama ada perniagaan itu boleh betul-betul boleh pergi jauh ataupun tidak. Usahawan enterprise ni, perniagaan enterprise ni dia memang daripada segi mudahnya mudah, dia cepat dan dia daripada segi kosnya murah. Ini yang pertama. Enterprise ni dia ada dua. Dia ada enterprise milikan tunggal, siapa yang nak berniaga seorang diri. Dia ada enterprise perkongsian, siapa yang nak berniaga dengan rakan kongsi. Sampai satu masa dah rasa dah yakin, dah modal pun dah tinggi, dah banyak, keuntungan pun semakin banyak, boleh buka syarikat sendirian berhad. Syarikat Sdn Bhd ni dia lagi
lagi orang kata lagi baguslah. Daripada segi liability dia tu berbeza. Maknanya daripada pemilik dan syarikat, kalau sekiranya syarikat itu bankrupt, pemilik selamat. Itu kelebihan yang paling besar dengan Senayan Berhad. Berhad ni dia lain sikit. Berhad ni dia satu step lagi, which is bagi usahawan yang sebenarnya Senayan Berhad dengan Berhad ni lebih kurang sama aja. Bezanya adalah daripada segi pemegang saham. Boleh lebih daripada 50 orang. Mana-mana yang nak menjalankan perniagaan yang menggunakan modal yang besar, contohnya developer, yang nak memerlukan modal yang besar daripada pemegang saham yang ramai, ini boleh buka syarikat Berhad. Ataupun satu masa dia nak senaraikan syarikat di bursa saham. Itu memang kena syarikat Berhad. Baik, itu dia antara perbezaan jenis-jenis pendaftaran syarikat lah. Jadi kita rasa dia macam ikut kesesuaian juga apa permulaan yang ada nak mulakan. Betul, mengikut kesesuaian. Jadi nak tanya, untuk syarikat enterprise contohnya boleh didaftarkan sendiri, tetapi untuk syarikat sendirian Berhad memerlukan khidmat setiausaha syarikat. Jadi kita nak tanya, apakah keperluan mendapatkan khidmat seorang ataupun satu syarikat setiausaha syarikat ni untuk mendaftar syarikat tu? Okey, di Malaysia kita menyebut syarikat setiausaha ataupun setiausaha syarikat. Okey, dua-duanya betul lah. Tapi ianya merujuk kepada syarikat setiausaha ialah mereka individu yang sama ada mendapat lesen daripada pihak SSM ataupun dia adalah lawyer ataupun accountant. Okey, untuk di Malaysia, siapa yang mendaftarkan syarikat Senayan Berhad, syarikat Berhad, wajib untuk memiliki minimum seorang syarikat setiausaha ataupun setiausaha syarikat. Kenapa wajib tu untuk apa? Fungsi setiausaha syarikat tu mungkin boleh terangkan. Syarikat setiausaha ni secara mudahnya dia adalah pihak yang menjadi orang tengah lah di antara syarikat dan juga Suruhanjaya Syarikat-Syarikat Malaysia SSM. Syarikat setiausaha yang akan menjaga daripada aspek pematuhan akta syarikat. Adalah beberapa benda yang syarikat setiausaha akan advise, bermula daripada penubuhan syarikat sampailah kepada maintenance syarikat setiap tahun. Itu dia. Orang kata apa, permulaannya memang kita perlu mendaftarkan syarikat juga ikut kesesuaian syarikat kita ya. Tapi yang penting nak tahu juga bagaimana mungkin ada juga kesukaran ataupun ada mungkin cabaran yang ada hadapi untuk mereka yang baru nak mula mendaftarkan syarikat ni. Mungkin Cik Syahya nak kongsikan bersama dengan kita macam mana? Cabaran mereka yang memulakan syarikat ni sebenarnya memang banyak lah. Terutama daripada segi permulaan lah. Kita sebut permulaan lah, masa mendaftar. Masa mendaftar, ikutkan pengalaman kami, cabaran mereka adalah untuk mendapatkan nama yang sesuai. Nampak macam simple kan? Nama saja, nama syarikat. Tapi pengalaman kita ada yang dia dah menggunakan enterprise dah sekian lama. Lepas tu dia nak buka syarikat Senayan Berhad. Jadi bila dia nak buka syarikat Senayan Berhad, di Malaysia kita tak boleh convert. Kita tak boleh tukar macam tu aja walaupun dia dah menggunakan lama. Contohnya nama Kuching Enterprise kan. Kuching Enterprise. Lepas tu dia nak tukar kepada Kuching Senayan Berhad. Dia tak boleh main tukar macam tu je. Di pendaftaran tidak ada. Kita kena daftarkan baru. Jadi dia kena ubah sikit. Ada yang dia kata dah ramai orang kenal lah, nama ni dah lama dia guna kan. Betul lah, kalau dia dah establish dia punya jenama contohnya kan. Jadi dia nak tukar ke Senayan Berhad tu jadi masalah pula kalau nama syarikat dah berubah dengan nama produk dan jenama dan sebagainya. Ada pengalaman saya, mereka yang give up hanya kerana nama saja. Betul lah, kalau bila nak bina perniagaan tu, kita nak juga kena bina nama yang refleks kepada perniagaan kita juga. Tu bila bercakap tentang nama perniagaan ni, mungkin Cik nak kongsikan bersama dengan kita, adakah kita kena perlu pilih nama company yang relate to our perniagaan ataupun bagaimana? Okey, sebenarnya ada beberapa tips yang saya selalu bagilah kalau siapa yang nak memilih nama. Sebenarnya nama first memang nama kena relate kepada perniagaan kita. Tak boleh kita buka kedai Dobi, kita letak nama kita adalah construction. Jadi dia tak sesuai, SSM pun tak bagi. Kalau kita nak sebab nama aktiviti perniagaan di SSM, kalau untuk syarikat Senayan Berhad, kita boleh pilih sampai 3. Jadi adalah orang pilih aktiviti yang sama ada kena mengena aktiviti 3-3 tu ataupun tak ada kena mengena langsung. Satu Dobi, satu dia buat
dia buat construction macam tadi, satu lagi restoran. Jadi kalau nama yang tidak ada kaitan, aktiviti yang tidak ada kaitan macam tu, nama tu kena umum sikit. Jangan bagi nama khusus. Okay. Tadi di awal perbincangan kita, Encik Syahiam ada sebut berkenaan dengan kos-kos yang terlibat dalam mendaftarkan syarikat enterprise, Sdn Bhd dan sebagainya. Mungkin Encik Syahiam nak terangkan berapa mungkinlah kan perbezaan yuran pendaftaran syarikat Sdn Bhd dan juga syarikat enterprise. Okey, saya tak sebut pasal kos, cuma saya kata kos yang enterprise berbeza tu dia lebih rendah, jauh betul. lebih rendah lah. Okey, sebenarnya untuk saya sebut secara tepat kos ni dia mungkin tak sama, terutama kos untuk mendaftarkan syarikat Sdn Bhd. Sebab kos untuk mendaftar syarikat Sdn Bhd di Malaysia ni lebih ditetapkan oleh setiap company secretary lah. Company secretary ada yang mahal, ada yang murah, bergantung kepada apa yang mereka tawarkan. Tapi saya boleh bagi lebih kurang. Kalau enterprise dia tetap, sebab kos ditetapkan oleh pihak SSM, melainkan usahawan mengambil ejen untuk mendaftarkan enterprise. Kalau enterprise dia bergantung kepada, kalau enterprise tu milikan tunggal lebih kurang dalam RM70 je. Kalau dia perkongsian lebih kurang 150. Tapi Sdn Bhd dia lain. Sdn Bhd dia tinggi sikit. Lebih tinggi sikit lah. Dia lebih kurang dalam 2,000 dan ke atas. Itu yang saya kata, kalau usahawan yang permulaan tu baru nak belajar berniaga, modal pun tak banyak, boleh mula dengan enterprise dahulu. Baik, itu dari segi pendaftaran syarikat, Encik Syahiam. Jadi katalah seseorang tu nak memulakan syarikat, telah pun mendaftarkan syarikat, itu langkah pertama. Jadi selain daripada mendaftarkan syarikat, apa lagi mungkin tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh seseorang individu tu bila nak menjalankan sesuatu perniagaan? Okey, soalan yang baik. Sebabnya benda ni usahawan lebih-lebih kena tahu. Bagi mereka yang menggunakan syarikat Sdn Bhd, usahawan yang menggunakan syarikat Sdn Bhd, dia bukan kos ataupun bukan pendaftaran saja yang mereka kena fikir. Pendaftaran ni adalah kos permulaan, adalah benda yang pertama yang mereka kena buat. Tapi pendaftaran selepas daripada tu, syarikat Sdn Bhd ni dia kena ingat setiap tahun dia ada komitmen, ada perkara yang mereka kena buat mengikut akta syarikat. Ada dua perkara je sebenarnya untuk syarikat Sdn Bhd. Yang pertama, dia kena hantar annual return, laporan tahunan. Laporan tahunan ni hendaklah dihantar dalam masa sebulan selepas ulang tahun penubuhan syarikat. Yang ini memang setiap company secretary akan remind lah sebenarnya. Ini tugas company secretary ni. Dia akan call, remind berkenaan dengan tanggungjawab tu. Yang kedua, dia kena buat laporan audit. Laporan audit ni sebenarnya bukan dibuat sendiri. Laporan audit ni dibuat oleh juru audit bertauliah. Tapi nak buat laporan audit tu, kena buat laporan akaun dulu. Laporan akaun ni sebenarnya tak semestinya hujung tahun. Dia boleh buat dalam setiap hujung bulan, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Yang itu dia boleh serahkan kepada akaunten bertauliah ataupun firma akaunten. Yang ini dia kena buat setiap tahun, tak boleh miss. Itu macam Cik dah terangkan tentang orang kata tanggungjawab juga. Bila kita dah buka company, pasti kita kena bertanggungjawab dengan syarikat kita ini. Tapi bagaimana pula kalau yang bila yang dah buka company untuk perniagaan itu didaftarkan untuk sesuatu perniagaan, tetapi mereka jalankan pula perniagaan yang lain? Komen Encik untuk hari ini. Okey, dia sebenarnya kalau kita dah daftar, macam saya kata tadi daripada permulaan, setiap perniagaan, setiap usahawan yang menjalankan perniagaan kena daftar di SSM. SSM ni tempat pertama yang pendaftaran dia kena buat. Jadi bila kita daftar di SSM, SSM akan minta kita senaraikan aktiviti perniagaan apa yang kita nak buat. Jadi sebenarnya usahawan kena jalankan perniagaan yang dia daftarkan sajalah. Kalau dalam undang-undang, apabila kita menjalankan perniagaan yang bukan perniagaan kita daftar, benda tu dipanggil ultra vires. Yang kita tak boleh buat macam tu lah. Tapi sama ada tindakan atau tidak oleh pihak SSM tu, itu saya tak pasti. Itu SSM lah kena komen. Tapi sebenarnya kita tak, sebaiknya jangan buat macam tu lah. Kalau kita daftar untuk enterprise, kita boleh senaraikan sampai 10 aktiviti perniagaan. Jadi walaupun aktiviti yang berlainan ataupun mesti aktiviti yang berkait? Tak ada. Dia boleh berlainan. Tak semestinya sama, boleh berlainan sampai 10. Jadi bila kita daftar, permulaan kita menjalankan perniagaan, tak mungkin kita menjalankan sampai 10 perniagaan. Biasanya saya akan nasihatkan usahawan, bila daftar tu kita fikir apa perniagaan akan datang yang mungkin kita akan buat. Mungkin kita akan buat, mungkin hari ini kita tak buat, tapi masa depan kita buat. Jadi kita daftar siap-siap.
Kalau kita tak daftar pun tak ada masalah sebenarnya, sebab kita boleh pergi ke SSM pada bila-bila masa buat penambahan servis, pengurangan, pertukaran. Tak ada masalah. Baik. Macam tu je. Okey. Baiklah, itu dia perkongsian daripada Encik Syaiham Ibrahim berkenaan dengan kepentingan untuk semua peniaga-peniaga di luar sana ataupun usahawan-usahawan untuk mendaftarkan syarikat masing-masing dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Terima kasih kami ucapkan pada Encik Syaiham Ibrahim kerana sudi bersama kita pada hari ini. Baik, selepas ini saya apakah perancangan kita hari ini? Itu dia, tu lah kata apa. Tadi kita dah berkongsi tentang syarikat dan mungkin lepas ni kita nak berehat sebentar ya Pasha, dan kembali selepas ini. Terima kasih terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Tadi kita dah berkongsi berkenaan tentang bagaimana anda nak tubuhkan syarikat, lepas tu kita nak daftarkan. Sekarang sesuatu yang cukup menarik juga berkenaan tentang technical, vocational dan juga education training. Pendeknya TVET. Ya, betul. Dan untuk itu kita berada di studio cukup istimewa, iaitu yang berhormat Datuk Rais Datuk Wira Yassin, Exco Pendidikan, Teknologi dan Telekomunikasi Negeri Melaka. Istimewa sebelah kanan sana. Selamat datang Datuk, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, pagi ni mungkin kita nak mulakan berkenaan tentang, mungkin Datuk nak berkongsi dengan kita. Kita tahu negara kita selari dengan usaha ni, kita nak mengangkat TVET. Jadi komen Datuk, macam mana? Okey, pertama sekali terima kasih kepada studio AKM sebab sudi jemput saya. Terima kasih Salihah dan Fasha. Saya ingin kongsi bersama tentang TVET. Bukan saja di Negeri Melaka, saya rasa TVET ni di peringkat negara kita Malaysia sendiri. Kepada para penonton, TVET ni memang kita sekarang tengah perkasakan. Baru-baru ni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melancarkan Minggu TVET Negara dan juga Hari TVET Negara pada 2 Jun. Beliau dalam ucapan dia ada memberitahu tentang harapan beliau agar 55% para pelajar lepasan SPM akan memilih bidang TVET untuk menyambung pelajaran mereka. Jadi kenapa ini semua? Kalau kita lihat di negara-negara maju, contohnya di Jerman, Korea Selatan, TVET ni telah pun menjadi pilihan utama kepada para pelajar. Mungkin sudah hampir 70% rakyat di Jerman memilih bidang TVET. Kerana kalau kita lihat bukan saja di negeri Melaka, malah kebanyakan negeri di Malaysia ini adalah negeri-negeri industri. Jadi di Melaka ini, jadi kita memerlukan masyarakat atau rakyat yang berkemahiran tinggi. Kalau dulu kita berpaksikan bukan hanya kepada modal insan, tetapi sekarang kita perlu kepada masyarakat yang berkemahiran tinggi. Jadi inilah perlunya TVET diperkasakan. Menurut Datuk sendirilah, sebab sebelum ni mungkin sekarang juga persepsi orang ramai terhadap TVET ni mungkin agak rendah. Jadi mungkin komen Datuk sendiri macam mana kita nak memperkasakan TVET itu sendiri supaya kita boleh menghasilkan tenaga kerja yang lebih berkemahiran tinggi dalam negara. Kerana itulah saya rasa soalan tu memang selalu ditanya. Kerana ada orang kata TVET ni dijadikan sebagai pilihan kedua, ketiga ataupun pilihan terakhir. Tetapi saya rasa persepsi itu perlu diubah. Dalam waktu sekarang ini TVET, saya ambil kira di contoh di Negeri Melaka sahaja. Kita mempunyai hampir 23 institut pengajian tinggi awam dan swasta yang menawarkan kursus-kursus pengajian TVET. Yang antaranya sudah bertaraf antarabangsa. Contoh kita ada Alam di Melaka, Akademi Laut Malaysia berada di Melaka. Begitu juga banyak lagi institusi-institusi lain. Jadi kalau masih ada persepsi yang seperti itu, kita mesti perbetulkan. Kerana untuk negara mencapai satu negara yang maju, saya ulang sekali lagi, kita perlu masyarakat yang berkemahiran tinggi. Jadi kalau tengok di Melaka, kita ada Petronas, Penapisan Melaka yang memerlukan ramai pekerja-pekerja berkemahiran. Jadi kalau kita lihat pula, peluang pekerjaan itu lebih banyak di bidang TVET. Jadi kalau sebab itulah kita selalu menganjurkan forum-forum, kalau mau kerja, cepat masuk dalam bidang TVET. InsyaAllah pekerjaan itu akan lebih mudah dicapai kalau kita ada kemahiran yang tinggi. Begitu juga kalau di Negeri Melaka sekarang kita dah pun ada Majlis TVET Negeri Melaka, atau kita panggil Melaka TVET. Yang ini adalah untuk memperkasakan lagi bidang TVET itu, yang mana anggotanya semua kebanyakan adalah daripada ahli-ahli dia, daripada institusi pengajian tinggi ini sekali. Institusi Kemahiran Jasin, kita ada Kolej Komuniti, Giat Mara.
Jadi pada saya insya-Allah persepsi itu by times kita akan buktikan berubah. yang dia akan berubah. Dan kita tahu Yang Berhormat Datuk juga adalah Exco Pendidikan Melaka ya, dan banyak institusi TVET di Melaka itu sendiri. Jadi bagaimana hala tuju serta directionsnya di masa depan? Sebab itulah saya kita tubuhkan kerajaan negeri bersetuju untuk menubuhkan Majlis TVET Negeri Melaka ini bukan untuk redundant dengan Majlis TVET Negara, tetapi ianya adalah untuk komplement. Jadi segala dasar yang dibawa daripada peringkat kebangsaan itu kita akan sambut dan kita akan laksanakan. Dalam masa yang sama kita juga akan membentuk satu kerangka kerja di peringkat negeri Melaka dan juga dasar-dasar baru bagaimana untuk kita perkasakan lagi TVET di negeri Melaka ini. Kerana saya bagi contoh, di negeri Melaka ni macam saya cakap tadi adalah negeri industri. Pada suku tahun pertama sahaja kita mendapat pelaburan 2.9 bilion. Wow. Dan sejumlah besar daripada itu adalah datangnya daripada sektor pembuatan elektrik dan elektronik. Contohnya satu kilang di negeri Melaka, CTRM. CTRM ni mempunyai satu program yang sangat baik bekerjasama untuk TVET, iaitu dia panggil Tekno Hufaz. Dia mengambil pelajar-pelajar tahfiz, sama ada yang sudah habis belajar tahfiznya ataupun belum, yang tidak ada SPM pun tidak apa, masuk belajar dalam program ni bekerjasama bersama dengan Yayasan Penaraju. Jadi mereka akan tanggung kesemuanya yuran dan malah diberi allowance. 3 bulan yang pertama akan belajar di ILP, Institut Latihan Penindustrian. Selepas itu 5 bulan akan bekerja sambil belajar di CTRM. Dan seterusnya terus diserap masuk di kilang CTRM itu sendiri. Jadi saya rasa ini adalah satu contoh yang baik. Bagaimana antara industri dan juga Institut Pengajian Tinggi bekerjasama untuk memperkasakan TVET itu. Bukan saja dia TVET ni membantu dari segi pendidikan, tetapi juga menarik pelaburan juga Yang Berhormat Datuk untuk di negeri Melaka. Datuk Rais, dengan pelaburan 2.9 bilion ni, pada pandangan Datuk sendirilah, bagaimana agaknya ini akan membangunkan negeri Melaka itu sendiri? Hubung kait dengan pembangunan komuniti dan juga memperkasakan TVET itu sendiri, anak-anak negeri Melaka contohnya. Anak-anak Melaka, bagi saya inilah masa untuk kita mengambil peluang. Mungkin daripada dulu lagi telah ramai mereka ini yang memilih bidang TVET. Tetapi sekarang ini kita bukan saja memerlukan pekerja yang berkemahiran tinggi, malah sekarang ini yang semi skill pun kita perlukan. Kerana apa? Kerana kita tidak boleh terus bergantung kepada tenaga pekerja asing. Betul. Jadi dengan mereka yang berkemahiran tinggi, macam tadi saya bagi contoh, kita di Melaka ada CTRM, Infineon, Petronas, banyak lagi kilang-kilang yang besar. Jadi ini semua kita dah lihat bagaimana pandemik COVID-19 mengubah kehidupan kita. Ada yang hilang pekerjaan, ada yang ini, dan orang-orang yang membuka kilang pelabur juga mempunyai masalah apabila pekerja asing tidak boleh masuk. This is the time kita mesti ubah balik persepsi itu. Kalau rakyat kita sendiri mampu untuk bekerja, sebab bidang TVET ini bukanlah satu bidang yang kerja yang terlampau berat dan sebagainya. Yang penting anda mesti ada kemahiran. Jadi nak ada kemahiran kena sambung belajar. Lama atau sekejap, banyak pilihan yang ada. Betul. Jadi itulah saya rasa yang rakyat negeri Melaka dan seluruh rakyat Malaysia kita boleh ubah persepsi itu kalau kita perkasakan bidang TVET ini bersama. Dan kita tengok kesungguhan di negeri Melaka untuk memperkasakan TVET ini yang pastinya cukup menarik pada 29 Oktober nanti. Ada majlis pelancaran ini. Mungkin Datuk nak kongsikan dengan kita majlis pelancaran itu. Terima kasih. Sebab itulah saya juga berada di sini kerana saya ingin mengajak ke semua rakyat negeri Melaka ataupun rakyat di sekitarnya untuk datang beramai-ramai pada hari Sabtu ini, 29 hari bulan di MITC Melaka daripada 9 pagi sehinggalah ke 4.30 petang, yang mana kita ada majlis pelancaran Majlis TVET Negeri Melaka dan juga Karnival TVET Negeri Melaka 2022 yang akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka. Kita ada pertandingan mencipta logo TVET itu sendiri, kita ada pameran TVET, kita juga ada forum. Forum dia amat menarik tajuk je, Fasha dan Salia. Apa agaknya topik ingin perbincangan kerja itu?
jom masuk TVET. Itu dia. Maknanya kita Catchy. juga kita memang tujuan utama kita adalah kita ingin mengajak para pelajar ini supaya mereka tahu di mana letaknya keutamaan. Kalau rasanya nak cepat kerja, TVET adalah satu bidang yang perlu mereka ceburi dengan segera. InsyaAllah pekerjaan itu akan sentiasa ready untuk ada. Pendapat Datuk sendirilah, dengan kita lebih memperkasakan lagi TVET ni sendiri, mungkin Datuk boleh kongsikan, kerana ada setengah, ialah bila kita bercakap tentang mencari kerja ni, mesti perkara pertama yang difikirkan gaji. Jadi dalam bidang TVET ni sendiri, mungkin komen Datuk, macam mana kita nak menggalakkan lagi lebih ramai orang untuk memasuki bidang TVET? Okey, gaji ni saya rasa satu perkara yang subjektif, tetapi dalam masa yang sama saya boleh bagikan satu ini adalah fakta. Sebab saya sendiri duduk difahamkan sendiri oleh kilang tadi. Contohnya kalau macam pelajar-pelajar tahfiz tadi, tanpa SPM, mereka sambung belajar selama 8 bulan sahaja. Gaji yang akan ditawarkan antara 1,500 ke 1,600. Jadi kalau kita tengok 8 bulan dengan jumlah gaji sebegitu. Boleh hadir bersama-sama bagi menggalakkan anak-anak kita memilih bidang TVET. Dan harapan saya kepada semua masyarakat agar kita bersama-sama untuk memperkasakan lagi bidang teknikal dan vocational di negara yang kita cintai ini. Baik, terima kasih YB Datuk Rais bin Datuk Wira Yassin, Exco Pendidikan Teknologi Telekomunikasi Negeri Melaka. Dah tersasul dah saya ni. Itu dia bercakap tentang topik TVET melestarikan kerjaya masa harapan. Itu dari perbincangan kita mengenai TVET. Bagi anda yang berada di negeri Melaka, boleh ke Carnival TVET yang akan diadakan hari Sabtu jadi nanti. kita nak seru ramai-ramai juga untuk kita support Carnival ni, seperti biasa yang Datuk juga seru tadi. Orang kata apa, teknikal dan vocational ini adalah sesuatu yang cukup boleh mengangkat anda dalam kerjaya anda. Dan sekarang kita nak saksikan VT kami sediakan buat anda. Kembali selepas ini, silakan. Terima kasih rakan penyampai di Wisma bernama Ya. Pelajar ini melibatkan seramai 10,506 orang yang melibatkan peruntukan sebanyak lebih 1.8 juta ringgit. Ia sebagai sebahagian usaha untuk memastikan anak-anak luar bandar ini tidak tercicir pelajaran, terutamanya golongan B40, selain dapat meringankan tanggungan ibu bapa mereka. Pada Majlis Pelancaran Program Pendidikan YPM Daerah Padang Terap, Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahzul Khalid memaklumkan bantuan ini disalurkan melalui pelbagai program pendidikan YPM yang dilaksanakan sepanjang tahun. Antaranya ialah skim bantuan persekolahan, dana ihsan pendidikan, program tuition pintar, program kecemerlangan modal insan, skim anak angkat dan pembiayaan pendidikan tertiari. Program CSR YPM ini juga melibatkan Unimara dan Rural Capital Berhad RCB sebagai penyumbang di samping kerjasama daripada Pejabat Pendidikan Daerah PPD Padang Terap. Bagi pihak YPM, Datuk Seri Mahzir mengucapkan terima kasih kepada semua badan-badan korporat yang telah menyumbang dana bagi pelaksanaan program-program pendidikan pelajar di luar bandar ini. Datuk Seri Mahzir yang juga penyandang kerusi Parlimen Padang Terap menyeru supaya lebih banyak badan korporat
atau individu tampil untuk menyumbang kepada YPM dalam usaha merancangkan lagi pelbagai program CSR YPM yang lain. Kembangan lain pada majlis pelancaran program pendidikan itu, sejumlah 693 pelajar dan 75 keluarga B40 di daerah Padang Terap menerima sumbangan berbentuk bantuan persekolahan wang tunai dan komputer riba, manakala 3 sekolah turut menerima sumbangan wang tunai berjumlah RM5,000 bagi setiap sekolah. Sekian, ini sahaja laporan daripada saya, Huda Lutfi. Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Tadi kita dah bercakap tentang TVET, bidang TVET dan juga pendaftaran syarikat. Jadi sekarang kita nak berubah sikit kita punya topik. Ya, sesuatu yang orang kata lebih ringan berkenaan tentang choir perpaduan. Pernah masuk choir ke Pasha? Saya choir tak pernah sebab saya tak boleh menyanyi. Tapi lain-lain aktiviti memang saya paling aktif lah dekat sekolah. Salihah sendiri? Saya sendiri ke sekolah mendengar memang saya suka masuk choir, nasyid, semua berkaitan nyanyi, semua saya masuk semuanya. Saya boleh nyanyi lah ni. Bolehlah nyanyi sikit untuk kita. Tapi kita belanja lepas on air lah, ya kan? Alright. Baik, kita nak bercakap tentang pertandingan choir perpaduan keluarga Malaysia. Dia bersama kita pada hari ini, Datuk Hajah Norison Ramli, Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Assalamualaikum dan selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menjemput saya pada pagi ini. Baik, Datuk Hajah, kita mulakan. Apakah mungkin pelaksanaan program choir perpaduan Malaysia? Choir Perpaduan Keluarga Malaysia. Panjang nama dia. Okey, terlebih dahulu saya nak maklumkan kita ada banyak program perpaduan di dalam di bawah Kementerian Perpaduan Negara sebenarnya. Kami adalah jabatan di bawah Kementerian Perpaduan Negara, dan antara program-program yang telah kita laksanakan sebelum ni, kita dah laksanakan debat perpaduan, kita ada laksanakan sukan unity perpaduan, yang mana melalui sukan, melalui debat kita boleh menyatu padukan rakyat Malaysia. Kali ini kita nak membawa pula choir perpaduan keluarga Malaysia, dan program ini kita akan laksanakan di peringkat kebangsaan pada 30 hari bulan nanti di KLCC. Kita dah laksanakan di peringkat negeri. Johan bagi peringkat negeri akan dipertandingkan di peringkat kebangsaan pada 30 hari bulan. Johan negeri seluruh negara akan datang untuk pertandingan choir kebangsaan lah kira ni kan. Yang ni peringkat kebangsaan. Perdana Menteri Perpaduan kita. Dan mengumpul banyak-banyak bakat dan semua ni pasti kita nak tahu juga hala tuju dan juga objektif untuk choir perpaduan kali ini, Datuk Hajah. Dia punya ending dia adalah perpaduan lah. So choir ni kita menekankan kepada faktor elemen bahasa tu sebagai satu faktor untuk menyatu padukan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Di samping kita memartabatkan bahasa kebangsaan kita lah. Dan choir ini kita buka kepada semua. Kepada secara terbuka untuk mereka-mereka yang berumur 16 tahun dan ke atas, di peringkat negeri, dan juga terbuka kepada, kita tak kisahlah dia daripada sekolah ke, daripada IPT, daripada Jabatan Kerajaan, daripada pihak swasta, jadi semua boleh menyertai. Dan dipertandingkan di peringkat negeri mulai daripada 10 Oktober dulu sehinggalah 20 Oktober baru ni. Dan semua pemenang-pemenang juara lah di peringkat negeri tadi akan dibawa pada 30 hari bulan nanti. Jadi antara peserta-peserta yang akan ke peringkat kebangsaan ni rata-ratanya adalah daripada sekolah ataupun IPT macam mana? Yang setakat ni kita tengok pemenang-pemenang ni ada di bawah Jabatan Kerajaan pun ada, kita ada di bawah private pun ada, dan di peringkat sekolah sebenarnya bukannya kerana pelajar-pelajar sekolah. Itu pun kita terkejut juga. Alumni ibu bapa di pelajar-pelajar sekolah juga menyertai. Begitu semua ni dekat dalam VT tu apa tu, Datuk Hajah? Ini adalah pertandingan di peringkat negeri. Salah satunya lah ini di setiap negeri dah dipertandingkan, dan dia orang punya inisiatif sendiri untuk membuatkan pakaiannya. Itu pakaian seragam. Ada lagi yang pakaian mengikut kaum. Itu keunikan dia. Menarik. Keunikan dia. Kita nak tanya pasal pemilihan lagu-lagu pula. Untuk choir-choir ni ada seleksi lagu yang tertentu ataupun choir bebas memilih lagu sendiri? Kita tetapkan beberapa lagu yang patriotik lah. Seperti mana lagu-lagu yang telah macam Malaysia Baru, lagu keluarga Malaysia, semua tu boleh. Dan di peringkat awal dulu kita bagi satu lagu wajib dan satu pilihan.
peringkat kebangsaan ni kita hanya menetapkan satu lagu saja. Dia orang boleh pilih lagu di bawah kategori yang kita dah sebut tadi. Sebabnya 16 pasukan. Bila 16 pasukan ni kita masa terlalu lama untuk kita bagi dia orang dua lagu. Jadi kita tetapkan hanya satu lagu bagi satu kumpulan dan dia orang ada kreativiti sendiri untuk menyampaikan lagu dan kita membenarkan dia orang membawa instrumen ataupun alat muzik untuk mewakili peserta-peserta dia lah. Dan kreativiti dan juga kita ada markah bonus pula. Sekiranya dia bawa 2 atau lebih daripada perbilang kaum. Sebab kita ada perpaduan. Harmoni ada dalam Yelah ada nama pertandingan kuaya perpaduan kan. Lebih kreatif maksudnya anda akan pemarkahan yang lebih macam betul, tu Dato' Ajam. Okay, kita nak tahu ini adalah pertandingan yang dah nak sampai ke peringkat akhir. Hadiah ni macam mana? Okey. Kalau peringkat negeri dulu, hadiah pertama yang dimenangi oleh peringkat negeri adalah RM5,000. Dan untuk yang tempat ketiga tu adalah tempat kedua RM3,000 dan tempat ketiga RM2,000 lebih dan kita ada peringkat Saguhati juga. Maknanya 5 pemenang di peringkat negeri. Tapi kita ambil satu saja akan masuk kebangsaan, tapi di peringkat kebangsaan hadiah dah lebih lumayan lah. Hadiah pertama RM10,000, hadiah kedua dan juga dia selain daripada membawa pulang wang tunai untuk kumpulan lah dibagikan di antara ahli-ahli kumpulan, dia juga akan membawa piala iringan, piala pusingan. Kalau kita sebut piala pusingan maknanya kita akan ada lagi setiap tahun. Ada lagi setiap tahun insya-Allah. Selain itu kita ada sediakan juga hadiah-hadiah ringan. Sebenarnya kita mendapat juga tajaan daripada beberapa syarikat-syarikat yang nak turut serta. Terutamanya kita bekerjasama rapat dengan pihak DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan selain itu kita ada 3 lagi syarikat yang menyertai kita. Kita ada FGV. FGV Felda tu. Kita ada daripada Pamaniaga. Kita dapat juga daripada Summerfield. Dan dia orang juga menyumbang beberapa hadiah kepada pemenang-pemenang nantilah. Dan kita akan nyebut dia orang bersama-sama dengan kita pada hari kuaya nanti. Ya, pastinya kan? Betul. Itu dah cakap pasal hadiah, tapi sebelum dia nak menang hadiah tu mesti ada kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi. Sekali nak tanya Dato' Haja, apakah kaedah penjurian untuk pertandingan kuaya perpaduan ni? Saya dah sebut tadi kategori pertama tadi mesti berumur 16 tahun ke atas, maknanya kita nak ambil yang dah dewasa ni. Tapi juri-juri kita ni untuk peringkat negeri tadi juga disumbang oleh Dewan Bahasa. Itu kerjasama kita dengan Dewan Bahasa. Dia menyediakan juri di peringkat negeri dan kita tambah lagi 2 juri daripada di kalangan pakar-pakar profesional di negeri. Tetapi di peringkat kebangsaan ni kelima-lima juri kita memang dikenal pasti oleh pihak Dewan Bahasa. Dan juri-juri profesional sini kita ni memang yang ada pengalaman dan yang pentingnya dikenali ramai. Saya tak boleh sebutlah kat sini siapa jurinya. Kita kena rahsiakan sampailah hari kejadian tu. Surprise kepada peserta. Jadi agaknya apakah yang dicari oleh juri-juri ini? Okey, dia ada beberapa elemen yang dia akan tengoklah. Satu dari segi persembahan tu sendiri. Kalau dah kata muzik tu mestilah dia akan tengok intonasinya, suaranya dan yang paling penting adalah kreativiti. Itu dia bila ada kreativiti, intonasi, harmoninya suara tu itulah elemen yang paling ketara sekali. Dan saya ada sebut tadi markah bonus, jangan lupa. Markah bonus kira-kira dia orang ni diwakili oleh pelbagai kaum. Baik, dari segi penjuriannya. Tapi ada juga saya tertanya kalau dia dari segi pakaian, dari kreativiti dia, orang kata present themselves, itu adakah pergi markah yang ada markah juga? Ada. Itu di bawah keterampilan. Kita ada satu kategori keterampilan dan kreativiti tadi. So adalah pakaian berbilang kaum, mungkin juga lagu-lagu tu pun dicampurkan dengan pelbagai bahasa. Itu antara keunikan yang kita carilah untuk peringkat kebangsaan. So, itu peringkat kebangsaan ni penting juga nak tahu ni kat mana ni Dato' Haja. Bilakah tarikhnya itu? Saya dengan Fasha mungkin nak pergi support juga ni, insyaAllah. Saya nak jemput Fasha dengan Salihah untuk hadir ni pada 30 hari bulan nanti di pusat convention kita di KLCC. Arah 7, tak jauh dah. Bermula daripada pukul 9 pagi sampai pukul kita target habis sampai tengah hari lah. Dan kita ada 16 peserta, 16 daripada semua negeri, setiap negeri termasuk Sabah, Sarawak dan Labuan. Dibawakan bersekali di apa nama ibu negara ni di KLCC. Ni lagi satu nak tanya, kalau dah dibuat dekat pusat convention tu, adakah orang ramai juga boleh pergi menyaksikan atau bagaimana? Kita menjemput juga orang ramai untuk datang sama-sama memeriahkan. Tetapi sekiranya yang penyokong-penyokong yang di negeri-negeri yang tak dapat hadir, kita nak menjemput
orang ramai daripada negeri-negeri penyokong-penyokong tadi untuk menonton secara FB Live di FB media sosial Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Ya, jadi dalam ruang bicara yang kita ada ni, kita buka kepada Datuk Ajar, mungkin nak bagi orang kata apa, seruan ke yang nak ajak lagi ramai-ramai untuk meriahkan kuaya perpaduan ni. Terima kasih. Kita saya sebut tadi, kita ada banyak elemen untuk kita menyokong kepada perpaduan. Perpaduan boleh hadir melalui sukan, hadir melalui makanan, dan kali ini kita hadirkan perpaduan itu melalui muzik. Dan betul. Kita jemput orang ramai untuk menyertai kita bersama-sama memeriahkan kuaya perpaduan demi memertabatkan selain daripada bahasa kita, tapi juga memertabatkan perpaduan negara kita. So, saya jemputlah ramai-ramai untuk hadir dan juga menyaksikan melalui media sosial kita juga. Itu dia. Baik. Kita tengok sekarang tengah berlangsung, bakal nanti ada final ya Pasha. Semoga pertandingan ini berjalan dengan lancar ya. InsyaAllah pertandingan sengit daripada 16 buah kumpulan kuaya di pertandingan kuaya perpaduan keluarga Malaysia. Sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak Datuk Hajar Nur Husn Ramli, Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Baik, bagi anda di luar sana, seperti yang telah diumumkan dan ini dikongsi tadi, bagi yang berminat untuk menyaksikan pertandingan kuaya, bolehlah ke Pusat Convention KLCC hujung minggu ni 30 Oktober. Dan kita sentiasa war-warkan keluarga Malaysia teguh bersama. Jadi saya kira macam kuaya sebegini boleh kita orang kata mengangkat perpaduan kita bersama-sama. Nampaknya kita dah sampai ke hujung rancangan. Saya sekejap je dengan Pasha. Macam mana sekejap ni? Selalu macam tu. Baik, diharapkan perkongsian kita hari ini bermanfaat kepada anda semua penonton di luar sana. Kita recap baliklah, kita bercakap pasal TVET tadi untuk memperkasakan bidang TVET untuk anak-anak muda memilih kerjaya TVET sebagai kerjaya pilihan, dan juga yang tadi kita bercakap sebelum pasal ni tu kita juga bercakap berkenaan tentang pendaftaran syarikat. Pertama, langkah pertama untuk anda lakukan, kemudiannya planning dan juga pilih orang kata pendaftaran syarikat yang tepat untuk asas perniagaan anda, kan Pasha kan? Betul. Okey. Baik, di hujung rancangan kita ucapkan terima kasih kerana sudilah bersama kami selama 1 jam di Apa Khabar Malaysia. Saya Pasha Rahim, jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Saya Nur Saliha Azmi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Bernama TV. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Pagi hari terus bangkit, yakin berdiri.